Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama lagi dalam kelas online PDPR sepanjang PKP. So, hari ini cikgu nak sambung subjek kita iaitu subjek jenayat. Baik, kita ambil pelajaran 1 dahulu. Baik, awak semua boleh bersedia dan boleh mendengar dengan baik serta melihat slide share yang cikgu berikan. Baik, tajuk kita hari ini, cikgu zoom sikit. Jenayat. Pelajaran 1 jenayat. Apa takrif jenayat? Takrif ni erti dia ialah pengertian jenayat. Perkataan jenayat berasal daripada bahasa Arab, iaitu kata jamak kepada jenayah. Jenayah tu apa? Jenayah lah, berbuat keburukan yang boleh merosakkan harta benda, merosakkan keselamatan orang lain dan sebagainya. Baik, perkara-perkara yang salah di sisi undang-undang serta agama. Baik, erti jenayat ialah melakukan kesalahan membunuh, memukul atau sebagainya yang mewajibkan hukumnya hudud ataupun takzir. Jenayat terbagi kepada dua. Yang pertama, jenayah pada anggota seperti mencederakan ataupun menghilangkan deria penglihatan dan seumpamanya. 2, jenayah pada harta seperti merompak ataupun mencuri dan sebagainya. Justru itu, untuk pengetahuan anak-anak, jenayat itu apa dia? Jenayat itu adalah jenayah. Jenayah ini perkara yang salah yang mendapat hukuman balasan undang-undang daripada negara tersebut, serta kena hukum ikut cara Islam. Baik, antara contoh-contoh kesalahannya apa dia? Membunuh, memukul, mencederakan, mengambil harta, merompak dan sebagainya. Benda-benda yang berat. Begitulah. Jelas Baik, seterusnya kita tengok dekat sini. Itu untuk pengertian awalan jenayat. Yang kedua, dalil ini anda boleh baca. Tadi cikgu ada mention ataupun sebut mengenai membunuh. Kita tengok dekat sini. Takrif membunuh ialah, pengertian membunuh ialah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan kematian. Ali bunuh Abu. Abu meninggal. So, itu adalah membunuh. Ali menikam Abu. Lalu Abu mati. So, itu membunuh. Dia nak ambil nyawa manusia. Baik. Pembunuhan dikenakan hukumnya mati, qisas, jika nyata kesalahan membunuh. Maksudnya apa? Apabila Ali membunuh Abu dah mati, bermakna Ali akan dikenakan hukuman. Hukumannya apa? Kematian juga, mati juga. Tapi bukanlah bermakna hakim akan bunuh Ali pakai pisau. Tidak. Ali akan dikenakan hukuman gantung. Contoh begitu. Bunuh, mati, balasnya mati. Begitulah. Bunuh, dia mengambil nyawa. Dia akan balasannya mengambil nyawa juga. Tapi kaedahnya apa? Kalau Ali, dia menikam sehingga mati ataupun menembak si Abu sehingga mati, Ali tidaklah ditembak, tetapi nanti dia akan dikenakan hukuman gantung. Contoh begitu. Seterusnya. Jenis-jenis pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan itu secara sengaja. 2, pembunuhan tersalah. 3, pembunuhan menyerupai sengaja. Ada jenis membunuh ni. Pertama, dia memang sengaja nak bunuh orang tu. 2, dia tersalah bunuh. Nak bunuh orang lain, terbunuh dia. Contoh, dia kerja dekat syarikat pembinaan. Tengah buat-buat kerja, batu terjatuh terus ke bawah, terkena atas kepala orang. Akhirnya mati. So, itu tersalah. Ataupun kita panggil sebagai tak sengaja. Macam itu. Pembunuhan menyerupai sengaja. Nampak macam tak sengaja, tapi sebenarnya ada huraiannya. Kita tengok nanti. Baik. Ini dia yang cikgu nak masukkan. Pembunuhan sengaja.
Apa dia? Yang pertama, okey, pembunuhan sengaja. Okey, erti dia pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan objek pada kebiasaannya boleh menyebabkan kematian dengan tujuan hendak membunuh. Okey, pembunuhan sengaja dia memang niat nak bunuh orang tu. Itu je kita nak faham. Boleh? Okey. Dia memang nak bunuh A, memang nak bunuh B. Itu pembunuhan. 2. Hukumnya, okey, orang yang membunuh dengan sengaja wajib dikenakan hukuman qisas. Pembunuh tidak dijatuhkan hukuman mati qisas jika, yang pertama, jika dimaafkan oleh waris. 2. Jika dimaafkan oleh ahli keluarga mangsa. Okey, ada huraiannya kat situ. Baik. Tapi yang kita nak highlightkan dekat sini, apabila ditanya soalan peksa pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja tu macam mana? Pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan objek untuk ataupun dengan niat untuk membunuh. Dia ada niat awal memang nak membunuh, dia bunuh. Tu dengan sengaja, dia ada niat. Yang kedua, pembunuhan tersalah. Artinya apa dia? Pembunuhan yang tidak disengajakan, iaitu seorang yang tidak sengaja untuk membunuh atau memukul seorang yang lain. Contoh situasi pembunuhan yang tidak disengajakan. Yang pertama, seorang melontarkan sesuatu yang jatuh ke atas, contoh melontarkan sesuatu kepada orang lain. Niatnya mungkin nak dia mungkin agaknya dia nak bergurau, tetapi benda tu terkena akhirnya mati. Begitu, itu tak sengaja. Okey, kalau tengok yang dekat sini, okey, melontarkan sesuatu yang disengat, yang disangka haiwan, buruan ataupun sebagainya, tetapi terkena seseorang dan menyebabkan kematiannya. Dia baling sesuatu, atau contohlah dia pergi memburu. Senang macam ni lah, dia pergi memburu, semak tu goyang-goyang. So dia pun tembak, ada beruang ni, dia pun tembak, rupanya kawan dia kat semak. Jadi akhirnya kawannya mati. Macam juga kisahnya, ada perompak masuk rumah, dia nak melindungi keluarga dia, dia pukul, akhirnya perompak tu mati. Macam tu, benda yang tak disengajakan. Dia niat asalnya nak melindungi keluarga ataupun melindungi diri, tapi termati pula mangsa. Contoh begitu, tak sengaja. Okey. Baik, hukumnya tidak dibalas bunuh. 2. Wajib membayar ganti rugi. Okey, baik. Okey, kita masuk sikit. Tempoh pembayaran selama 3 tahun. Ditanggung oleh para sahabat lelaki. Ditanggung oleh asabah yang lelaki. Sahabat pula. Salah tu. Para, okey, asabah yang lelaki ataupun waris-waris lelaki yang di pihak pembunuh. Okey, baik, kita tengok dekat sini. Kalaulah tak sengaja, dia tidak dibalas bunuh ataupun dia mengambil nyawa, tidak. Okey, dia akan kenakan ganti rugi. Ganti rugi kepada siapa? Waris si mati. Okey, dibayar selama 3 tahun. Setakat ni jelas tak? Jelas Okey. Pembunuhan yang menyerupai sengaja. Apa dia? Artinya pembunuhan dengan sengaja memukul dengan menggunakan objek pada kebiasaannya tidak menyebabkan kematian. Seperti dipukul dengan tongkat yang ringan ataupun seumpamanya yang menyebabkan kematian. Niatnya tu biasa-biasa je, bergurau ke dan sebagainya, tapi ketuk dengan tongkat tiba-tiba termati pula. So jadi nampak macam sengaja. Memang dia sengaja nak pukul, tapi taklah sampai mati. Mungkin agaknya menyakitkan, ataupun mungkin sebagai gurau-gurau dan sebagainya, rupanya termati pula. Begitulah. Hukumnya tidak juga dihukum qisas. Cumanya wajib membayar ganti rugi yang berat. Okey. Baik. Jelas Hanya satu sahaja yang perlu dibayar ganti rugi nyawa, berbalas dengan nyawa. Okey. Yang lain dibayar dengan ganti rugi. Okey. Ada tempoh-tempoh dia. Kalau yang tadi yang dengan sengaja ini,
Okey, dibayar tempoh pembayarannya selama 3 tahun. Boleh jelas anak-anak? Baik, cukup sampai di sini.